Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zek. Okey, dah solat dah? Semua? Dah solat? Alhamdulillah dah, Zek. Alhamdulillah dah. Dah makan dah? Makan belum, Zek? Belum lagi? Tak lapar ke? Belum, Zek. Zek, tak lapar, Zek. Tak lapar. Tak lapar tak apalah. Kalau lapar, bolehlah minum-minum air dulu ke. Minum air masak. Okay? Bawa air masak tak apa. Belajar sambil minum. Okay? Minum air masak. Okay. Saya nak bersedia semua dengan buku tulis, buku teks, dan alatan tulis. Catat apa yang kita nak belajar hari ini. Okay? Buku tulis, alatan tulis dengan buku teks tu mesti kena sediakan setiap kali nak belajar, setiap kali nak masuk kelas, mesti sediakan. Okay. Okay. Ustaz dah minta hantar tugasan minggu lepas, tapi sikit je yang hantar. Mana lagi yang lain ni? Sikit je yang hantar tugasan minggu lepas. Lama tu Ustaz bagi seminggu kan. Sikit je. Tugasan tu sikit, 1-2 muka surat je. 2 jam Awak exam 2 jam. Lagi banyak soalan. Okey. Ustaz bagi seminggu tu. Lama tu seminggu tu. Okey. Satu lagi, kalau nak hantar tugasan tu, hantar yang kalau boleh yang lagi baik lah. Yang lagi baik macam ada yang siapa buat tu. Dia hantar scan. Hantar maksudnya scan kalau dekat Google Play, Google Play Store ada apps yang nama dia Clear Scanner. Clear Scanner boleh download apps tu dan boleh ambil gambar dan uploadkan dalam tu, dia akan jadi lagi jelas. Kalau nak hantar gambar saja boleh. Tapi pastikan jelas Ustaz nampak tulisan tu. Okey. Kalau nak lagi terbaik, ambil gambar, lepas tu masukkan dalam Clear Scanner tu. Dekat situ dia boleh tukar jadi PDF ke. Jadi lagi kemas. Bila masuk Clear Scanner tu dia jadi nampak tulisan kita betul-betul. Okey. Sebab lagi mudah Ustaz nak baca. Okey. Boleh semua? Okey. Okey, hari ni kita akan teruskan dengan tajuk baru. Okey, bagi yang belum hantar lagi tugasan minggu lepas, tak bagi lagi masa. Tak bagi. Sebelum minggu depan, sekali dengan tugasan hari ini. Okey. Hantar tugasan tu. Tugasan tu ada markah. Okey. Siapa tak hantar tugasan, tak ada markah pelibatan. Okey, ada markah pelibatan tu untuk orang yang hantar tugasan. Kalau tak hantar, pelibatan dia kosonglah markah. Okey. Jadi kena hantar. Okey, hari ni kita masuk kepada tajuk baru. Nak tanya Ustaz sekat-sekat tak? Tak, okey je. Okey. Okey, hari ni kita masuk tajuk baru. Tajuk baru iaitu Niabah Haji. Okey. Niabah Haji pada muka surat 110. Okey. Niabah Haji pada muka surat 110 iaitu bab 2. Bab 2 pada bab fiqh. Okey, bab 2 pada bab fiqh. Niabah Haji ataupun
upah haji. Okey. Pernah dengar upah haji? Pernah dengar tak? Pernah. Niabah haji? Tak. Okey. Niabah haji itu adalah upah haji. Apa upah haji ni? Mari kita tengok. Nampak? Tak boleh zoom. Sekejap. Okey. Sambil tu masing-masing tengok buku tiap masing-masing. Muka surat 110. Okey, kita tengok dulu. Badal ataupun dia panggil badal haji. Sama juga upah haji juga ya. Okey. Okey. Okey, kalau kita tengok muka surat 118 tu, itu menunjukkan poster. Okey. Poster yang mana sesiapa yang nak buat niabah haji ataupun upah haji ini kan, ataupun badal haji ni bayar. Dia ada bayaran dia dan boleh buat upah haji. Untuk siapa boleh ni? Adakah semua orang boleh? Adakah Tak. walaupun kan? Adakah yang sihat-sihat ni pun boleh? Tak kan? Ada syarat-syarat dia, kan? Pembaca tu best je lah, banyak duit lah. Kau tolong buat aku, kau tolong buat aku lah haji. Tak kan? Ada syarat-syarat dia. Tapi tak ada kot, walaupun orang yang banyak duit pun mesti dia ada rasa juga nak pergi kan. Mesti dia ada rasa. Kalau dia banyak mesti nak rasa nak pergi ke Mekah ni kan. Nak buat haji. Okey. Badal haji. Itu boleh tengoklah dekat buku teks tu. Itu adalah poster dia. Okey. 1,800. Mana orang tolong buat untuk kita. Haji. Ataupun umrah pun boleh. Okey. Dia ganti. Okey. Ada satu cerita ni kan. Cerita ni. Kisah benar lah. Apa, dia dah dapat pergi haji dan nama dia dah naik pergi haji kan. Dia dah dapat naik pergi haji. Lepas tu dah naik kapal terbang dah. Okey. Dah naik kapal terbang. Bila dah naik kapal terbang ni daripada Malaysia, dia nak pergi Mekah lah, nak buat haji. Nak tunaikan haji. Lepas tu masa dalam perjalanan tu, dalam kapal terbang tu, dia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik kan. Allah lebih sayangkan dia. Jadi kita tengok pada waktu tu, adakah kewajipan dia untuk menunaikan haji itu gugur? Maksudnya adakah dia tak payah dah, memang kewajipan dia tu adakah dia gugur dah pada dia? Awak rasa gugur ke tak? Tak, Ustaz. Sebab Tak. orang lain boleh buat kan. Betul. Okey, betul. Pandai dia ni. Tak gugur dan orang lain boleh tolong buatkan untuk dia dengan bahasa mudahnya. Dengan bahasa mudahnya orang lain tolong buatkan dia itu, orang lain tolong buatkan haji untuk dia itu, itulah yang dipanggil niabah haji. Okey? Kita dah faham apa dengan bahasa mudah dia kan. Cuma kita tengok apa-apa syarat. Nanti kita akan tengok bagaimana syarat kepada orang yang untuk dilakukan upah haji kepada mereka, dan bagaimana syarat pula untuk orang yang melakukan untuk orang yang untuk sepatutnya kepada mereka yang buat haji itu. Okey, kita tengok dulu hasil pembelajaran dia. Okey. Yang pertama, Nanti keluar. Okey. Nama Okey. Yang pertama adalah merah. Dia tak boleh besarkan. Kamu tengok. Kalau macam ni kecil-kecil nampak tak? Kamu boleh tengok dekat ni boleh tengok dua-dua dekat skrin pun boleh. Dekat ni ustaz pun boleh.
Dekat skrin pun boleh. Kena nak buang ni. Macam mana nak buang? Okey. Yang pertama hasil dia, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran yang pertama akan dapat menyatakan pengertian niabah haji. Okey, pengertian niabah haji. Okey, pengertian ni biasalah. Okey, kalau soalan tanya tentang pengertian, kamu mestilah jawab daripada bahasa dan istilah. Bahasa dan istilah. Okey. Jangan jawab dari segi bahasa adalah ni, dari segi ni adalah ni. Okey, ambil sikit kata kuncinya. Pengertian niabah haji ialah okey, barulah tulis jawapan dia. Okey. Betul, dari segi bahasa adalah apa? Dan dari segi manakala dari segi istilah pula adalah okey. Macam tu. Pengertian. Yang pertama, menerangkan syarat niabah haji. Menerangkan syarat niabah haji. Syarat dia, seperti saya kata tadilah. Syarat bagi orang yang melakukan upah haji tersebut dan syarat bagi orang yang dilakukan upah haji tersebut. Okey, seterusnya adalah menjelaskan hukum pelaksanaan. Yang ketiga adalah hukum dia. Hukum dia wajib ke, harus ke, sunat ke, makruh ke, hukum dia apa. Dan di sini terdapat perbezaan pendapat antara mazhab. Perbezaan pendapat antara ulama. Ada dua pendapat yang berbeza. Nanti kita tengok apakah khilaf tersebut. Yang ketiga, yang keempat, kepentingan. Menilai kepentingan niabah haji. Apakah kepentingannya niabah haji tersebut ataupun upah haji tersebut di dalam kehidupan. Yang kelima, merumus falsafah niabah haji. Merumus falsafah niabah haji serta mengamalkan dalam kehidupan. Falsafah. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Surat 111. Pengertian niabah haji. Okey. Okey, niabah haji dari segi bahasa, bahasa ialah menggantikan. Okey. Menggantikan niabah masdar. Menggantikan. Niabah itu maksudnya menggantikan dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula ada 3 poin dia, 3 poin penting. Yang pertama, poin yang penting yang pertama adalah mengerjakan haji untuk orang lain yang masih hidup ataupun yang ini poin pertama, mengerjakan haji bagi orang lain. Poin yang kedua adalah sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Poin yang kedua dan poin yang ketiga adalah dengan syarat-syarat tertentu. Okey, bila kita pecah-pecahkan itu senang sikit kita nak tengok. Poin yang kedua, poin yang pertama adalah mengerjakan haji untuk orang lain. Ingat, orang lain. Yang kedua, sama ada masih hidup ataupun meninggal dunia. Dan yang ketiga, dengan syarat-syarat tertentu. Okey, ini penerangan dia lah. Ini niabah haji juga boleh dilakukan untuk ibadah umrah. Maknanya boleh gantikan juga untuk umrah. Tidak semestinya haji saja. Untuk orang lain buat kita umrah pun boleh. Okey. Maksudnya dalil keharusan niabah haji. Dalil keharusan niabah haji. Okey.
Haris. Haris bacakan hadis ni. عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. Artinya daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata seorang wanita daripada suku Khuz'am datang kepada Nabi SAW dalam tahun haji wada'. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah SAW, kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya pada haji telah dikenakan kepada bapa saya dalam keadaan sudah tua, tidak boleh menaiki kenderaan. Bolehkah saya mengerjakan haji baginya? Nabi SAW bersabda, ya, peristiwa itu terjadi ketika haji wada'. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Okey. Ini adalah dalil dia. Okey, dalil. Kalau orang tanya awak, apa dalil niabah haji? Ini adalah dalil dia daripada hadis Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis sahih tentang seorang wanita daripada suku Khuz'am datang kepada Nabi. Dan dia tanya, ayahnya dah tak sihat kan? Yang dia tak sihat, bolehkah saya buat haji untuk ayahnya, untuk ayah dia lah. Lepas tu Nabi kata, ya. Nabi bersabda, ya, peristiwa itu terjadi ketika haji wada'. Okey, apakah haji wada' ini? Okey, haji wada' ini adalah haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Yalah kan? Haji terakhir Nabi yang Nabi buat. Selepas itu Nabi wafat, kan? Haji wada' adalah haji yang terakhir yang Nabi buat sebelum Nabi wafat, itu pada 10 Hijrah. Okey, hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memberi keizinan untuk melaksanakan haji secara niabah bagi orang yang tidak berkemampuan yang masih hidup. Ayah dia tadi hidup lagi, kan, tapi tak mampu dah nak buat sebab sakit. Sakit tu kita tengok pula sakit macam mana nanti. Adakah sakit yang boleh sembuh tu boleh buat untuk dia? Adakah contohnya dia sakit patah kaki, bolehkah buat untuk dia? Ataupun sakit yang biasa-biasa, sakit seliuh ke, bolehkah buat untuk dia haji ini, upah ini, kan? Nanti. Okey, seterusnya sambil tu buka muka surat yang seterusnya. Okey, tadi kita dah bincangkan berkenaan pengertian dan dalil. Okey, pengertian dan dalil. Seterusnya kita akan masuk kepada hukum pula. Hukum inilah yang Ustaz kata tadi. Hukumnya terdapat khilaf di antara ulama. Terdapat
perbezaan di kalangan ulama tentang hukum bagi niabah haji ini. Okey. Okey, yang pertama hukumnya, para ulama berbeza pendapat mengenai hukum niabah haji seperti berikut. Okey, kena ingat. Kena ingat mazhab Maliki apa dia punya pandangan, dan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali bagaimana mereka punya pandangan. Okey, kita tengok. Kita tengok jumhur ulama dulu. Jumhur ulama iaitu antara mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Okey. Pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Okey, kita tengok. Mengharuskan niabah haji. Tengok poin yang penting yang pertama. Mengharuskan niabah haji bagi orang yang masih hidup dalam keadaan dia tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri, atau bagi orang yang telah meninggal dunia. Kalau dia hidup dia tidak mampu. Orang yang dilakukan upah haji untuknya itulah. Okey. Contohnya Pak Abu. Pak Abu ni dihidup lagi, tapi dia tak mampu nak buat haji. Dan dia boleh bayar untuk sama ada dia boleh bayar kepada upah haji, perkhidmatan upah haji untuk buatkan haji untuk dia, dan sama ada anak-anak dia pun boleh buat untuk dia. Okey. Anak-anak dia kan, adik-beradik dia pun boleh buat haji untuk dia. Okey. Dengan syarat dia tidak mampulah. Okey. Ataupun dia telah Kalau dia tak ada adik-beradik, siapa yang buat kan? Kalau tak ada adik-beradik, anak dia ada, anak. Anak. Anak boleh. Orang luar tak boleh, orang luar. Orang luar pun boleh. Boleh je, sepupu dia pun boleh buat. Orang luar pun boleh. Boleh sesiapa sajalah. Boleh buat. Okey. Ada dua perkara lah kat sini. Dua perkara. Sama ada dia hidup, tapi dia dah tak mampu. Okey. Yang kedua, sama ada dia dah meninggal dunia lah. Meninggal dunia. Okey. Waris dia buatkanlah untuk ayah dia yang meninggal dunia ke, dia boleh buat. Okey. Okey. Okey, kita dah terangkan sini. Yang pertama adalah dia hidup tapi tidak mampu, dan yang kedua dia telah meninggal dunia. Harus ni macam mana? Harus ni nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Itu untuk harus. Hukum harus. Harus awak nak makan nasi pada waktu petang. Harus. Awak nak makan pun boleh, awak tak nak makan pun boleh. Harus. Okey. Harus awak nak minum air sirap ke atau nak minum air masak. Okey. Nak minum air sirap pun boleh, nak minum air masak pun boleh. Harus tu dua-dua boleh. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Itu harus. Okey. Menurut mazhab Syafi'i, niabah haji adalah wajib. Okey, ini wajib. Wajib ada jika dia. Jika seseorang itu tidak mampu untuk menunaikan haji dengan sendiri disebabkan sakit yang tiada harapan sembuh, atau terlalu tua tetapi dia mempunyai wang yang mencukupi untuk mengupah orang lain mengerjakan haji bagi dirinya. Wajib tu bagaimana? Wajib tu untuk orang tu, contohnya Pak Ali pula. Pak Ali ni dia sakit dan tiada harapan sembuh. Tiada harapan sembuh. Kalau sakit yang contoh sakit seliuh ke, tetapi boleh sembuh lepas tu, tak boleh. Okey. Ini sakit yang tiada harapan sembuh, contohnya lumpuh dah. Lumpuh memang sakit tua yang tak boleh
tak mampu dah nak buat haji. Dia hidup tetapi dia mampu, tapi dia jutawan sebenarnya, dia mampu. Tapi dia wajib bayar upah haji tersebut ataupun minta anak dia mengerjakan niabah haji. Sebab dia mampu. Kan haji ni pada asalnya untuk orang yang mampu kan. Kalau dia tak mampu tu lain cerita. Okey? Kalau dia tak mampu dari segi kewangan, dia tak mampu tu lain. Ini dia, maknanya Pak Ali ni dia mampu, dia orang kaya. Dia boleh buat niabah haji ini wajib. Okey. Seterusnya, niabah haji juga wajib ke atas orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia telah cukup syarat-syarat tetapi dia tidak sempat menunaikannya sehingga wafat. Okey. Yang kedua, wajib juga. Yang tadi untuk hidup. Wajib untuk hidup dan dia mampu. Yakni wajib juga dia telah meninggal dunia tetapi dia mampu dan dia mampu. Ini hidup dan dia mampu. Tak mampu, belakang cerita. Tak mampu, tak apa. Ini wajib bagi yang mampu. Wajib ke atas yang meninggal dunia dalam keadaan dia telah cukup-cukup syarat. Seperti yang tadilah. Allah lebih sayangkan dia kan. Innalillah. Dia dah mampu dan cukup syarat. Dah nak pergi dah. Kan? Dah nak pergi dalam kapal terbang dah. Subhanallah kata, tapi Allah lebih sayangkan dia. Okey. Semua kita dilindungi daripada berlaku yang kita tak nak. Okey, dia tidak sempat menunaikan sehingga wafat. Oleh upah haji wajib diambil daripada harta peninggalan sebelum hartanya diagihkan kepada ahli warisnya. Dan harta tersebut mestilah ambil sebelum dibagikan. Okey. Contohnya Pak Mat ini, Pak Mat dia telah meninggal dunia. Dan apabila seseorang tu dah meninggal dunia, dia mestilah berikan harta tu mengikut faraid kan. Mengikut faraid. Tetapi untuk melakukan upah haji ini mestilah ambil duit tu sebelum dia melakukan faraid tersebut. Okey. Contohnya hartanya ada 500,000, ambil dulu, siap-siap dan gunakan duit tersebut untuk upah haji, barulah dibahagikan ikut faraid kepada anak-anaknya yang masih hidup. Mana kena ambil siap-siap sebelum diberikan melalui kaedah faraid. Okey. Itu mazhab Hambali, jumhur mazhab Hambali, Syafi'i dan Malik. Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Okey. Terdapat perbezaan pendapat ini adalah dari kalangan mazhab Maliki. Okey, beza pendapat. Okey. Beza pendapat macam Ustaz teranglah. Dia bukan beza pendapat saja-saja. Dia ada sandaran dia. Dia ada sandaran dia. Okey. Niabah haji tidak sah. Niabah haji tidak sah. Mengikut pandangan mazhab Maliki, niabah haji tidak sah. Sama ada bagi orang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, kecuali ada kecuali. Okey. Kecuali jika orang yang meninggal dunia itu mewasiatkan, dia dah pesan siap-siap. Nanti kalau contoh ayah meninggal dunia, buatkan upah haji ataupun niabah haji untuk ayah, contoh. Okey. Sebab apa ulama mazhab Maliki berkata tidak sah? Okey, kita tengok. Okey, tidak sah kecuali dengan wasiat. Maknanya ayah dia dah bagi tahu siap-siap masa ayah dia hidup ataupun ayah dia dah tulis nota. Okey, dah tulis nota buatkan ayah haji sekiranya ayah telah meninggal dunia. Itu okey, dan ada juga selebihnya, nanti kita tengok. Walau bagaimanapun
Tetapi melalui mazhab Maliki, walaupun dah buat macam tu pun, walaupun ayah dia wasiat dah pun, walaupun ayah dia dah wasiat dan anak dia dah buatkan upah haji untuk ayahnya, hukumnya adalah makruh. Kenapa ulama mazhab Maliki kata makruh? Sebabnya ulama mazhab Maliki berpegang kepada kaedah asal ni. Apa kaedah dia? Kaedahnya adalah ibadah iaitu tidak boleh berlaku niabah dalam ibadah badaniyah seperti solat. Sebabnya ulama mazhab Maliki dia berpegang pada kaedah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ini tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Ibadah badaniyah ni macam mana? Ibadah badaniyah adalah ibadah-ibadah yang melakukan dari segi badan kita lah, dari segi anggota kita, seperti solat, kan, seperti puasa, haji. Maksudnya ibadah yang dilakukan melalui badan kita, ibadah yang dilakukan dari segi anggota kita. Sebab itulah ulama mazhab Maliki berkata makruh. Ini adalah khilaf ulama, dan khilaf ulama ini adalah perbezaan pendapat antara ulama. Jadi dua-dua kita boleh pakai. Okey, sebab masing-masing ada pandangan dan pandangan mereka berdasarkan hujah. Okey, bukanlah pandangan saja-saja. Bukan pandangan fikiran semata-mata. Ada hujahnya, ada dalilnya. Okey. Sebenarnya syarat-syarat niabah haji yang saya kata tadi, syarat-syarat niabah haji, antara syarat sah niabah haji ialah, okey, yang hijau ini adalah syarat orang yang dilakukan niabah haji untuknya. Contohnya Pak Abu tadi. Okey, yang ni syarat orang yang melakukan niabah haji. Syarat orang yang melakukan niabah haji untuk Pak Abu tadi. Boleh faham tak? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Yang pertama, kita tengok syarat orang untuk orang yang dilakukan dulu. Okey. Telah cukup syarat-syarat wajib mengerjakan haji. Syarat-syarat wajib mengerjakan haji seperti yang telah belajarlah, kan, berakal semua, kan. Okey. Kedua, tidak mampu menunaikan haji dengan sendiri kerana sakit, terlalu tua atau meninggal dunia. Okey, kalau dia hidup dia tidak mampu dah. Macam tadi sakit yang tidak boleh tidak mampu nak buat haji, kan. Kalau sakit sakit demam sahaja ke, kan, sakit demam dia boleh sembuh. Jadi dia tidak terkena dekat syarat ini. Syarat ini adalah untuk orang yang sakit yang tiada harapan sembuh sahaja, ataupun terlalu tua dan tak mampu. Kalau setakat sakit lenguh-lenguh ke, sakit juga, kan, itu tak cukup syarat dia. Okey. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya. Yang ketiga adalah bagi orang yang masih hidup, ketidakmampuan mestilah berterusan sehingga meninggal dunia. Maksudnya tak mampu betul lah. Okey. Tak mampu betul dan tak boleh sihat dah. Sakit yang berterusan tadilah. Okey, ini pula syarat bagi orang yang nak buatkan haji tersebut bagi seseorang itu. Yang pertama adalah balik, kedua berakal, ketiga telah mengerjakan haji untuk diri sendiri. Kena buat haji untuk diri sendiri dulu. Tak boleh dia tak buat haji lagi, tapi dia dah nak buat untuk orang. Tak boleh. Maksudnya dia kena buat haji untuk dirinya sendiri dahulu. Yang keempat,
mendapat keizinan untuk menjadi wakil menjaga haji bagi orang yang masih hidup. Bagi yang masih hidup, dia dapat keizinan dululah. Pak Abu tadi contoh. Kalau Pak Abu tak izin, tiba-tiba awak nak buat. Tak boleh. Okey, seterusnya. Berniat untuk melakukan haji untuk orang yang diwakilnya berniat. Maknanya kena niat untuk lakukan haji kepada orang yang diwakili tadi. Okey, yang seterusnya adalah berniat ihram di miqat orang yang diwakilinya atau miqat yang lebih jauh. Berniat ihram di miqat orang yang diwakilinya atau miqat yang lebih jauh. Miqat tahu miqat? Tak tahu. Tak. Tak tahu bukan dah belajar miqat. Mereka tu tempat berhentian tu ni ada Ustaz. Betul. Okey. Apa Ustaz? Mengikut apa? Okey, miqat ni ada dua. Miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani ni adalah batas waktu dia. Kalau batas waktu untuk haji adalah dari segi waktu haji sampai habis haji lah. Dari segi umrah bila-bila pun boleh kan. Sebab waktu haji bulan Zulhijjah saja. Dan umrah bila-bila pun boleh. Maksudnya dari segi awal umrah sampai akhir umrah itu untuk miqat zamani, itu waktu dia. Miqat makani adalah tempat dia. Tempat dia. Saya nak share satu gambar. Sekejap saya nak share satu gambar. Okey, nampak kan ni? Besarkan sikit Ustaz. Kecil. Nampak tak? Nampak. Okey. Okey. Miqat ini adalah sempadan. Okey? Batas sempadan. Batas sempadan maknanya bila bila sampai di sempadan tu kamu dah dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah haji atau umrah kamu, kan? Maksudnya kalau kita nak buat umrah, contoh nak buat umrah, bila seseorang tu daripada Malaysia, kan, dia nak terus pergi ke Mekah, jadi dia kena miqat dekat atas kapal terbang lagi. Sebab itulah bila orang yang nak buat umrah dekat maksudnya dia masuk Mekah dulu, dia perlu dah pakai ihram siap-siap. Sebab antara larangannya untuk buat haji atau umrah ini adalah dia tidak boleh pakai pakaian berjahit. Okey? Sebab itulah pakai ihram tu. Pakai ihram tak boleh pakai apa-apa dekat dalam. Pakai seluar dalam tak boleh sebab seluar dalam berjahit. Okey? Dia tak boleh pakai pakaian berjahit. Sebab itulah untuk lakukan umrah ini ada dua cara dekat kalau ikut Malaysia ni. Maksudnya dari KLIA nak masuk ke Mekah terus ataupun dari KLIA nak masuk Madinah dulu. Tapi Madinah tu kena pergi ke Mekah juga. Boleh faham tak apa Ustaz terang? Faham. Yang lain faham tak? Boleh. Okey. Maksudnya, Ustaz bagi contoh dekat Mekah dulu. Okey. Dia naik kapal terbang daripada KLIA dan dia nak pergi ke Mekah.
Jadi sempadan mikot ini, tempat ini bermulalah niat dan larangan yang dilakukan, bermulalah larangan untuk dilakukan pada ibadah tersebut. Okey. Maknanya kalau daripada Malaysia, dari KLIA nak pergi ke Mekah, maksudnya nanti kalau dalam flight tu, flight attendant akan beritahulah, okey, kita dah sampai di Kornul Manazil untuk berniat mikot. Okey. Mesti tunai niat mikot. Bila start niat tu, maknanya bermulalah umrah itu, bermulalah ibadat umrah itu kita niat, dan kita dah tak boleh lakukan perkara-perkara yang dilarang sepanjang ibadah kita. Okey. Masa Ustaz dulu, Ustaz pergi ke masuk Mekah dulu, jadi daripada rumah lagi Ustaz pakai pakaian ihram tu. Kalau orang yang dia masuk Madinah dulu, daripada KLIA dia boleh masuk Madinah dulu, dia masuk Madinah dulu, tak apa lagi dia pakai baju biasa pun. Tetapi nanti dia akan naik bas, dia dah pergi Mekah juga. Dari KLIA dia turun Madinah dulu, dia akan mikot di Bir Ali ini. Bir Ali ini dia perlu pakai ihram lah dan niat di Bir Ali ini. Kalau daripada Madinah nak pergi ke Mekah, dia kena mikot di ataupun niat ataupun mikot di Bir Ali. Dan kalau dari Malaysia terus ke Mekah, dia mikot di Kornul Manazil. Okey, Kornul Manazil, nama tempat. Ini yang daripada yang Lam-Lam, daripada Jeddah, daripada tempat-tempat dia lah. Kalau orang yang memang tinggal di Mekah, dia niat mikot di rumahnya. Dia ada arah-arah dia. Okey. Daripada arah Madinah, dia kena mikot di Bir Ali. Dan banyak tempat-tempat ini, tempat mikot ni banyaklah. Dia ada, memang tempat situ memang dia kena tempat mikot dia panggil. Okey. Dia kena, syarat dia kena mikot dulu. Okey. Contohnya kalau dia dah duduk kat Mekah ni, lepas tu dia nak buat umrah balik. Dia kena naik bas dulu ataupun naik teksi dulu. Naik teksi pergi ke luar dulu. Di luar mikot dulu, lepas tu lalu mikot balik, baru dia buat umrah balik. Dia syarat dia kena mikot dulu. Mikot tu niat, ni kena niat di mikot, ada tempat-tempat dia. Okey. Bir Ali, Datu Irkin, Kornul Manazil, Ya Lam-Lam, okey. Jufah. Okey, Jeddah. Okey. Itu. Boleh faham tak? Mikot tu tempat niat dan tempat bermulanya larangan daripada melakukan perkara-perkara dilarang untuk menunaikan haji dan umrah. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey. Nama tempat dia tu, okey? Okey. Jumpa apa? Silap. Okey. Seterusnya. Kelas ni boleh faham? Faham. Boleh. Okey. Biasa sebab kalau kita dari Malaysia kan, itu daripada, maksudnya kalau daripada Yaman ke, daripada negara lain ke, mikot dia dekat lain. Biasanya kalau dari Malaysia ini sama ada Kornul Manazil ataupun Bir Ali. Bir Ali tu dari Madinah nak ke Mekah, dan ada lagi tempat-tempat mikot ni. Okey, ada lagi. Bukan 27, banyak lagi. Okey. Okey, seterusnya, okey, itu mikot. Okey, dah habis. Ni. Terusnya kita pergi kepada kepentingan niabah haji dalam kehidupan. Kepentingan ni, kalau awak baca sendiri boleh ni, kepentingan. Okey. Ni yang penting tadi itu syarat. Okey, syarat
hukum dia tadi, tentang perbezaan pendapat tadi, pengertian, dalil dia tentang seorang perempuan daripada suku Khosam ada berjumpa Rasulullah SAW. Dari segi pengertian tadi, menggantikan menjaga haji untuk orang lain tadi, seperti 3 poin yang telah kita bincangkan. Perbezaan pandangan tentang hukum di kalangan ulama dan syarat-syarat bagi orang yang dilakukan niabah haji dan bagi orang yang melakukan niabah haji. Okey, sebenarnya kita tengok kepentingan. Okey, kepentingan adalah memberi peluang kepada orang yang sakit atau meninggal dunia untuk menunaikan kewajipan kerana mereka tidak mampu melakukannya dengan sendiri. Allah bagi juga, kan? Allah bagi juga walaupun Pak Abu tadi tak mampu, kan? Tetapi Allah bagi juga untuk dia lakukan dengan dia melakukan niabah haji dia, upah orang lain untuk melakukan untuknya. Okey. Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim dan kekeluargaan antara ahli keluarga, kan? Buat untuk ayahnya yang telah meninggal dunia, kan? Tapi dengan syarat dia kena buat haji dulu. Lepas tu barulah dia boleh buat untuk orang lain. Yang ketiga, memupuk semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam melakukan ibadah dan kebajikan. Tolong buatkan untuk sesiapa yang tidak mampu niabah haji ini, lakukan upah haji ini bagi mereka yang tidak mampu. Yang kedua, yang keempat, menanam rasa prihatin dan kasih sayang kepada golongan yang tidak berupaya dan kaum kerabat yang telah meninggal dunia. Rasa prihatin, nak tolong buatkan untuk mereka yang tidak berupaya, kan? Yang dah tua dan tiada harapan sembuh ataupun yang dah meninggal dunia. Yang kelima, memberi peluang kepada 1, 2, 3, 4 dah tadi. Memberi peluang kepada kaum kerabat untuk berbakti. Okey. Memberi peluang kepada kaum kerabat untuk berbakti kepada ahli warisnya yang telah meninggal dunia. Anak yang nak berbakti kepada ibu atau ayahnya, kan? Jadi adalah juga sumbangan dia. Apa sumbangan aku kepada ayah aku? Apa yang aku boleh buat? Adalah sumbangan dia untuk ibu bapanya yang tak sempat untuk buat haji. Okey. Okey, yang ni potong bukan syarat. Hikmah, okey? Hikmah niabah haji. Mana tulis ni? Hikmah niabah haji. Okey. Tasnim, baca Tasnim. Hikmah. Rahmat Allah kepada manusia dengan membaca semua ke satu je? Satu je lah. Satu je. Setiap seorang satu. Rahmat Allah kepada manusia dengan memberikan rukhsah dan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Okey, seterusnya Faris Syami. Saya, Ustaz. Ha. Peluang bagi manusia untuk menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima, dan mendapat keredaan serta ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Daniel. Daniel nombor 3. Just gambar je. Daniel. Hai, Daniel ni. Nak kena ni. Saat Ustaz ada markah. Saat ada markah untuk di report. Okey, Faris baca Faris. Faris pula. Haris.
Haris. Jalan bagi umat Okey. dalam bagi umat Islam untuk berlumba-lumba dalam mendapatkan kebaikan dan menyumbang bakti. Okey. Lagi siapa lagi? Tasni Irfan. Alif. Terbaik Alif Ya. Adil. Okey. Kantor ya. Okey. Terusnya Alif. Nombor 4. Nombor 4. Hmm. Lambang keprihatinan syarat terhadap golongan lemah dan tidak berdaya. Okey. Lambang keprihatinan syarat terhadap golongan yang lemah dan tidak berdaya. Okey. Keprihatinan syarat yang terakhir Irfan hadis. Baca yang nombor 5 boleh? Haji merupakan syiar Islam yang penting dan utama serta perlu diberikan keutamaan oleh golongan yang berkemampuan. Okey. Haji merupakan syiar Islam yang penting dan utama serta perlu diberikan keutamaan oleh golongan yang berkemampuan. Mengerjakan haji kan rukun Islam yang keberapa? Mengerjakan haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang keberapa? Islam yang keberapa? 5. Mengerjakan haji bagi yang mampu. Okey, yang mampu. Okey. Sebab nak pergi haji bukan semua mampu. Sebab itulah katanya tetamu Allah kan, katanya apa dikatakan dipanggil oleh Allah maksudnya kan. Sebab bukan semua yang mampu. Dan kalau tak mampu, kalau yang ada juga yang mampu kan. Ada juga yang mampu kan. Ada juga yang dah pergi macam-macam negara dah. London dah pergi, Argentina dah pergi, Euro dah pergi tengok bola dah. Euro kan. Dah boleh pergi tengok apa? Perancis lawan Jerman dah. Tapi tak sampai lagi ke Mekah. Okey. Tapi tak sampai lagi ke Mekah. Maksudnya tak mestinya orang kaya juga yang sampai ke Mekah. Okey. Ada juga orang yang dah sampai macam-macam negara, London, Paris, mana Budapest dah, tapi tak sampai juga ke Mekah. Kan? Sebab itulah maksudnya dikatakan dipanggil oleh Allah SWT kan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dah habis tajuk kita niabah haji. Seterusnya tugasan. Okey, tugasannya buat latihan ini pada buku surat 114 aktiviti. Kena pasti ahli waris anda yang telah meninggal dunia. Ini tak payahlah. Dan kaji. Okey. Senaraikan jenis-jenis penyakit yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh menunaikan haji. Okey. Nombor 1 tak payahlah. Okey. 1 tak payah buat aktiviti. Nombor 2 ni buat senaraikan jenis-jenis penyakit. Penyakit apa? Okey. Yang ketiga, senaraikan tu 2 atau 3 pun dah cukup. Okey. 2 atau 3 saja. Dapatkan maklumat mengenai upah haji dan umrah di tempat anda. Ini tak payahlah. Okey. Ini boleh Google lah. Boleh kalau nak try Google. Upah haji di Bandar Sri Putra. Boleh try cari Google. Nak tengok macam mana. Oh macam ni. Iklan dia. Okey. Latihan pengukuhan. Okey. Nyatakan pengertian. Okey, buat ini. Nyatakan pengertian.
Uraikan dalil. Dalil senang. Bincangkan syarat-syarat orang yang senang. Terangkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang ingin menunaikan umrah untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Okey, macam Ustaz kata tadilah. Niabah haji ini boleh. Untuk haji pun boleh, untuk umrah pun boleh. Mana nak ganti untuk haji pun boleh, umrah pun boleh. Okey, yang keempat ni buat. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Berdasarkan petikan yang biru ini, soalan yang kelimanya. Bicarakan perkara yang perlu diutamakan olehnya berserta alasan. Okey. Jawab soalan ini, tuliskan di dalam buku. Kalau boleh download Clear Scanner daripada Google Play Store dan masukkan gambar awak dekat situ supaya dia jadi lagi jelas, Ustaz lagi nampak. Okey. Dan jawab tu biarlah jawab yang, janganlah jawab apakah adakah dia apakah macam mana, contohnya adakah sah solatnya, contohnya jawab ya, macam tu jawab. Jawablah sebab dia kenapa sah, kerana dia ... Okey. Okey. Nyatakan pengertian. Lepas tu pengertian ni jawablah. Pengertian niabah haji adalah dari segi bahasa ialah, manakala dari segi istilah pula ialah, jawab panjang sikit. Jawab macam tu je. Okey. Okey. Itu saja. Wallahu taala a'lam. Okey, Ustaz bagi tak apa saja. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, jap jangan keluar lagi. Kenapa jadi macam ni? Okey. Okey, tak apalah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jap. Okey, dah jadi. Ustaz nak ni screenshot. Okey, buka kamera jap. Alamak. Buka kamera jap semua. Siapa yang tadi yang masuk tetapi dia dah keluar? Okey, 1, 2, 3. Okey dah. Daniel tu. Daniel ni nak kena ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.